ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا رحيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana kau ni? Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat, yang bersabda ia bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan salawat, dan bermula salawat, yakni minta Allah tambah nikmat dan kebaikan. Salawat dengan kita bermakna minta Allah tambah nikmat dan kebaikan. Dan salawat ni, dan minta Allah tambah nikmat dan kebaikan. Dan salam, jadi minta Allah tambah selamat sejahteraan. Itu mana tu dah? Salawat, jadi minta Allah tambah nikmat dan kebaikan. Dan salam, minta Allah tambah selamat sejahteraan. Adalah keduanya, kedua salawat dan salam, yakni mintalah keduanya, kedua salawat dan salam tu bagi, ini dapat bagi Nabi. Mintalah kedua benda tu dapat bagi Nabi, bagi seorang Nabi. Bagi seorang Nabi, maksud seorang Nabi yakni seorang Rasul. Maksud dengan Nabi di sini yakni Rasul. Dalilnya yang dibangkit depan. Jadi minta salawat dan salam, mintalah keduanya benda tu dapat bagi seorang Nabi, jadi seorang Rasul. Nabi mana? Nabi yang dibangkitkan, Nabi yang dihantarkan, Nabi yang diutuskan. Siapa dia bangkit? Allah. Siapa dia utus? Allah. Siapa dia hantar mari? Allah. Nabi yang dibangkit, yang dihantar, yang diutuskan oleh Allah, dibangkit, dihantar kepada sekalian alam, kepada sekalian alam, yakni manusia dan jin. Manusia dan jin. Ini khusus. Kalau nak umumkan lagi, malaikat dan binatang, katakan lagi. Umum lagi. Kalau nak khusus ke manusia dan jin. Kerana dua ni dikatakan mukallaf, yang orang panggil taklif. Allah Ta'ala hatta Nabi mari kepada dua kumpulan ni sebagai irsal taklif. Allah hatta mari nak beratkan hukum. Dua ni ya. Adapun kok malaikat tu hatta Allah Ta'ala hatta Nabi juga, tapi Rasulullah SAW hatta kepada malaikat ni sebagai irsal tashrif. Hatta mari tu nak mulia gitu ya. Jadi mintalah salawat dan salam dapat bagi seorang Nabi, yakni seorang Rasul,
iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi yang dibangkit dihantar oleh Allah kepada sekalian alam, kepada manusia dan jin dan malaikat dan binatang. Allah hantar tu kerana ilat kepada, ni panggil hikmat. Kerana ni orang panggil hikmat kepada dibangkit. Ilat kepada dibangkit. Dibangkit tu hikmat gapo? Hikmat po Allah Ta'ala hantar Nabi mari kerana rahmat. Kerana jadi kesian belas Allah kepada sekalian alam. Kerana rahmat ini kerana jadi kesian belas Allah Ta'ala kepada sekalian alam. Ya hatta Nabi mari tu kesian belah dia tu kepada kita. Kesian belah dia tu. Dengan sebab Nabi, kalau kita kira dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat ni tak disegerakan azab. Kalau umat dulu, kalau buat seksa, buat benda tak molek, buat kejahatan, kadang-kadang diazab tu lalu dah. Orang panggil disegerakan azab pada dunia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangkitan Nabi, umat ni diselamat lagi daripada azab sehingga kiamat. Lepas tu, bila tak diazabkan manusia, binatang pun dapat juga rahmat di situ. Dengan sebab tak timu kemarau yang berat, tak timu banjir supaya Nabi Nuh gitu, apa binatang pun dapat rahmat. Supaya juga. Bila manusia dapat keselamatan, binatang pun turut dapat keselamatan. Jadi semua alam ini dapat rahmat dengan sebab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menjadi rahmat, jadi kesian belas Allah kepada sekalian alam. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah ya Allah rahmatnya, mintalah ya Allah selamatnya turun ke atas Nabi. Dapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana tu? Yang sifat kepada Nabi. Seorang Nabi yang bersabda ia Nabi. Nabi katakan bahwasanya dhamir syan, bahwasanya Allah Ta'ala itu, Nabi kata bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala tu tiada menilik ia Allah, tiada menilik kepada rupa kamu. Tuhan tidak tilik kepada rupa. Apa maksud tiada menilik kepada rupa? Tulis itu pada tiada menilik, yakni Allah tiada terima amal. Allah tiada terima amal dan memberi balasan dengan iktibar rupa yang zahir kamu. Dengan iktibar rupa yang zahir kamu. Habis itu. Dia nak bersyurga kita. Dia nak wipala kita. Dia tengok dia yangok ke tak yangok kan. Tengok dia putih ke hitam gitu. Dia tak tilik di rupa zahir. Bukan kata hak yangok tu masuk syurga, hak huda tu masuk neraka. Tak. Sebab tu saya kata dulu, ayah dia sekaya kata, oh kalau Tuhan tilik situ, aku orang mula-mula masuk neraka ya. Kerana pasal aku huda. Bukan yangok sebab orang. Aku ni huda. Kalau tilik situ tu, siap dah lah. Aku ni orang mula-mula masuk neraka. Tapi mujur juga Tuhan tak tilik situ. Tuhan tilik tempat hak boleh beki je. Rupa dia nak beki lagu mana? Dia hidung kepat nak usaha dia di macam setara mana pun. Dia tak lama pula itu. Dia asal ni dia tak boleh beki dah asal. Kalau buat rupa sekalipun, Allah Ta'ala turut asal. Supaya kita ni, kalau kita buat janguk muka setara mana pun, kita asal huduh. Tapi kita pergi sanyakam, pergi buat gitu gini dah. Anak kita, dia turut asal dulu. Bukan kata turut janguk supaya kita hak lain ni. Dia turut bak dia hak mula-mula ke hidung kepat tu. Anak tu. Dia dia tu. Dia DNA dia turut asal. Bukan kata dalam ni bila ayah buat hidung macam juga anak tu biar main macam tak. Dia turut kepat gitu. Dia turut asal. Kalau hitam dulu, hitam. Sebab tu ada berlaku dah. Orang Tino tu ya asal hitam. Muka huduk. Tu lepas tu dia pergi buat dia diangok, buat je angok tu. Lepas tu orang jatuh tu
Nampak yang angok lah. Minta nikah dengan dia. Kira minta nikah. Bila boleh anak mari kejut abang tu. Pakai tuduh bini yang macam mu ni tidur dia. Anak-anak tu mari huduh lagu ni. Dia tak tahu kata bini dia dulu tu bukan yang angok dia. Habis nah yang terlewat tengok situ nah. Allah tidak tilik kepada rupa kamu. Dan tetapi menilik ia Allah. Menilik kepada segala hati kamu. Tuhan tilik kepada segala hati. Apa makna menilik kepada segala hati? Tulis pula situ. Yakni Allah Ta'ala memberi balasan dan terima amalan dengan iktibar kebersihan hati dan keikhlasan hati kamu. Dan keikhlasan hati kamu. Tu maksud Tuhan tilik pada hati. Tuhan nak redha, nak beri, nak terima amalan. Tuhan nak balas baik kita. Dia iktibar bersih hati kita. Tengok tu kadang-kadang orang tu buat amalan sikit je. Tapi dengan sebab ikhlas dia dengan Tuhan tu, dia dapat kebaikan besar di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab amal yang sikit tu, orang masuk syurga pula dia. Dia ikhlas. Bersalah orang tu kadang-kadang amalan banyak. Tapi lah hati tu tidak jujur, hati bersih kerana Allah Ta'ala ada. Maka tak boleh puas juga. Berarti dia tilik kepada hati. Tu wujud dia tilik kepada tempat yang boleh beki tadi. Hati ni boleh beki weh. Hati ni boleh beki. Tu. Habis itu. Tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Dan ni atau pada bagi dia. Minta salawat, minta selamat daripada Allah. Mintalah kedua-duanya atas, minta turun atas. Dan atas jangan minta turun atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta turun ke atas keluarga Nabi. Maksud keluarga Nabi yakni setiap orang yang beriman. Maka gitu lah. Tu di atas maqam ni kita pakai itiman kot makna tu. Minta atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sekalian orang yang beriman, setiap orang yang beriman. Mintalah ya Allah, bi rahmat kasih belah hati kepada semua orang yang beriman, sekalipun dia tu duk fasik dengan Tuhan, sekalipun dia deraka dengan Tuhan, minta bi rahmat ke dia. Rahmat lagu mana? Orang deraka ni rahmatnya tarik dia mari pada kefasikan dia tu, bi tuju kepada jadi soleh lah. Patut orang soleh dah, orang baik dah, rahmatnya we tetap di atas soleh tu, we tetap di atas kebaikan tu. Jangan cabut lagi sifat kebaikan atas diri dia tu. Habis itu. Sebab kita hak berjuru dah ni, minta we tetap atas juru ni. Patut tak berjuru lagi, minta we tarik we berjuru. Tu rahmat Tuhan, selamat Tuhan minta turun atas dia betul. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dan sahabatnya atau kepada sekali keluarganya. Minta turun juga ya Rabb sekalian rahmat dan selamatmu ya Allah. Minta turun atas sekalian sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi. Pokok sahabat Nabi, mereka yang sempat berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi. Ni maklum dah tu. Maklum dah takrif dia. Sahabatnya sahabat Nabi, yakni sekalian mereka, yang berjumpa Nabi ketika Nabi hidup dan dapat beriman mereka
dengan Nabi. Dan berkekalan imannya sampai mati. Itu dia. Itu sahabat. Itu sahabat Nabi. Ramai, beratus-ratus ribu. Hak dia temu dengan dia tu beratus-ratus ribu. Hak rapat tu ada pula, ada kelas yang pula. Hak rapat, hak tengah hai, hak jauh-jauh lama sekali temu. Itu yang tu pula. Kadang-kadang temu sekali ya seumur hidup dia. Ada juga. Itu sahabat belaka tu. Minta turunlah rahmat Allah dan selamat dia atas sekalian sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabat mana tu? Yang sifat kepada sahabat. Sahabat Nabi yang membersihkan mereka itu sahabat. Membersih akan segala hati mereka itu sahabat. Membersih daripada sifat kecelaan. Daripada sifat kecelaan. Tu tengok. Sahabat Nabi yang membersihkan mereka itu sahabat. Membersih akan segala hati mereka itu sahabat. Apa makna membersih? Apa makna membersih? Bukan ambil sabun main gonyong-gonyong cuci tu dah. Membersih tu mujahadah. Yang membersihkan mereka itu, jadi yang mujahadah melawan nafsu mereka itu. Yang mujahadah melawan nafsu mereka itu hingga jadi bersih. Hingga jadi bersih segala hati mereka itu. Hingga jadi bersih segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Itu maksud dia. Bersih ni mujahadah. Melawan nafsu. Tahu. Tipu daya nafsu. Sehingga boleh berlawan. Tapi semua tu dengan bimbingan Nabi lah. Nabi duk bimbing. Ketika Nabi duk ada tu. Maka kalau Nabi tak ada pun. Ya ada mursyid-mursyid yang mengganti Nabi. Selepas daripada Nabi mati. Mereka tolong bimbing umat pulaknya sampai sekarang ni. Maka mereka membersih ini mujahadah lawan nafsu mereka. Lawan nafsu mereka itu. Tengok masing-masing sahabat. Macam-macam duduk ke. Di segi lawan nafsu. Tengok tu. Sayyidina Abu Bakar. Batu ada sokmo dalam mulut. Batu. Duk buat anak batu dalam mulut. Duk gimana-mana pun batu duk ada penuh mulut. Kerana lagu tu. Dia tak sewi mulut dia tu betul-betul berkecek benda yang sia-sia. Dia tak akan waktu baik bawah tu. Tapi kalau dia tak kecek benda hak jadi penting sungguh. Hak bermanfaat. Hak ada faedah sungguh untuk dia. Barulah dia awal dekat anak batu. Anak batu ada sama dalam mulut. Di mana-mana. Kalau kita ada benda dalam mulut ni nak kecek tu jadi malah lah. Kalau tak penting sungguh benda tu tak kecek lah. Tu saya nak ubahkan. Dia macam-macam lagi kedudukan mereka itu untuk melawankan nafsu mereka. Cuba tengok. Habis itu maka menghiasi mereka itu. Jadi makna membersih, memujahadah melawan nafsu mereka hingga jadi bersih. Bersih daripada sifat kecelaan. Itu maksudnya. Maka kita kena tiru jalan yang demo ni. Lagu mana? Kena mujahadah juga. Nak buat dicuci juga nafsu kita tu, diri hati kita tu dicuci. Apa makna dengan, ada apa maksud dengan hati? InsyaAllah depan lagi masa ni dalam kitab dia ni. Perbezaan hati nurani, hati orang panggil jismani. Maksud dengan hati di sini apa hatinya? Maksud duk betul mana? Tu dia nak royak. Bersih mereka itu akan segala hati. Membersih tak lalu situ daripada sifat kecelaan. Sifat kecelaan. Apa sifat kecelaan? Yakni sifat-sifat hati yang Allah tidak redha. Itu sifat kecelaan. Maksud sifat di sini sifat hatilah. Yakni sifat-sifat hati yang Allah tidak redha. Allah.
Banyak perkara. Cuma Tuhan tu tengok dalam keadaan dia tak redha dengan sifat yang kita ada ni pun, dia ada beri rahmat wa nikmat lagi tu. Duk boleh makan. Kalau tungguk kita dengan sifat riasa tu pun padai dah, cukup dah untuk yang ada wi gapo nikmat tu dia. Padai dah. Rezeki gapo tak sawi. Dia buat amalan bukan duk wi ikut aku tengok ni. Dia wi ikut untuk orang lain. Pada riasa seperti tu pun cukup dah untuk Tuhan nak tarik nikmat semua kali. Tapi dak beri lagi dah. Dak beri lagi. Maka orang yang sentiasa ingat sifat kecelaan diri ni, walaupun dia tak boleh beki statula, tapi dia ingat kata ni kecelaan dan benda ni aku usaha akan dia dah khabar diri semua. Orang tu nikmat hak Tuhan beri adalah nikmat. Tetapi kalau orang tu tak khabar ke diri, kata sifat yang ada pada diri dia tu sifat kecelaan, nikmat yang Tuhan beri itu dikatakan istidraj hakikat. Istidraj. Nikmat dah beri, makan dah siapa, tidur sedap, berjalan sedap, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada sehat, tak ada jadi demam uzur ke apa. Duk sehat semua tu. Dalam keadaan tu tak tahu lagi kata sifat kecelaan hati tu duk ada. Bila timur ria, dia tak khabar kata dia ria. Bila timur wujud, dia tak khabar kata dia wujud. Bila timur deki, dia tak khabar kata dia deki. Tak khabar benda tu. Maka nikmat hak dapat tu hakikat istidraj. Hak tu sebenarnya Tuhan nak semelah dah tu. Wal iyazabillah. Maka tak boleh bersih statula pun wi khabar dulu kata tu tak molek. Usaha nak beki. Lama kelamaan dia cuci sendiri. Tu bahaya, tak khabar tu bahaya. Kain dia cemar, kita khabar kata cemar, kita tak pakai semai tak apa, kita tak guna semaya. Tak pakai semaya, kita tahu kata ada nanti. Kita tahu kata kain kita tu cemar. Kita tahu kain kita tu ada darah, kita khabar kata nanti. Maka pi nak semaya, kita tak guna kain tu untuk semaya. Hak tu tak apa. Tak ada nak basuh lagi pun dia khabar tu hengau. Tapi hak bahayanya tak khabar kata cemar. Duk bawa semaya lah hatu bertahun-tahun. Tak tahu kata cemar. Mari tengok sekaligus lagi. Tu dia. 10 tahun duk pakai kain ni. Haji misalnya. Nyanyi. Nyanyi. Tu hukum syarat kalau kira hukum syarat ihtimal lagi. Kalau kita kata kita semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, semaya ngorek. Lepas tu mari dia khabar teka ngorek. Maka ihtimal lagi, syarat suruh ihtimal kata boleh jadi kain tu cemar ketika waktu asar. Qadha asar so jadi. Zuhur tak nak qadha. Subuh tak nak qadha. Padahal boleh jadi cemar je di subuh lagi dah. Tapi syarat kata tak apa asar jadi. Tu syarat kira wi, tapi bak sifati siapa nak kira wi. Moga tu hati lihat situ. Dia tak ada bak ijtihad dah lah hati ni. Bak pekoi boleh hukum ijtihad lagi, ijtihad di kita. Pilih hati ijtihad. Berat ni. Tak apa. Tunggu kita ijtihad singko kita. Syarat keluar lagi. Tapi buku hati siapa nak keluar? Sifat ria tu tak ada ihtimal dah. Tak ihtimal kata ria petani. Ria asal tak di. Dah, dia ria mari jap dulu. Baru khabar, tak khabar tu je. Tu. Maka bersih mereka itu daripada sifat kecelaan mereka itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang membersihkan hati kita juga. InsyaAllah dapat mujahadah mengaji dah kita ni. Usaha nak beki lah. Kikakan halang. Habis itu. Hak ni hak mahal ni. Hak beki hak dalam ni mahal. Kalau ibarat mutu kau, hak pandai beki nying tu lah hak boleh duit. Sekadar hak tak di luar ni tak lahana lagi. Habis itu. Dan menghiasi mereka itu atop kepada membersih. Atop kepada membersih. Membersih mereka akan segala hati dan menghiasi. Ni orang panggil atop lagu ni atop lazim atau malzum. Atop lazim atau malzum.
Kok mana boleh kata gitu? Kerana lazim daripada bersih dah hati, dengan sendiri lazimnya terhias dengan sifat yang baik. Lazim daripada hati cuci dari sifat tak molek. Lazimnya bersifat dengan sifat molek. Bukan kata ada telah dak curang tu. Ya lazim dah. Tak bercerah tangan dah dua tu. Bila cuci dari muka tu, bila cuci dari ria, dengan sedia panggil ikhlas. Bila cuci daripada marah, dengan sedia panggil sabar. Bila cuci daripada takabur, dengan sedia panggil tawaduk, khusyuk, rendah hati. Tu panggil lazim situ. Lazim. Atop lazim ke atas malzum. Sahabat yang bersih mereka itu segala hati mereka daripada sifat kecelaan dan menghiasi. Apa makna menghiasi? Bersifat. Mereka itu sahabat bersifat dan menghiasi akan segala hati mereka tu. Menghiasi, mencomel. Dia tak serupa dengan rumah. Rumah ni kita buat barang, hak cemar dalam rumah, nak menyangok semula tu, kena tengok masalah dia ada duit kau beli furniture. Kita buat lalai bersih dulu. Buat rumah, cat gapo, siap bersih mula. Lepas tu lama pula kau comel. Kau buat menyangok. Hak tu rumah, hak tu ada sengih. Tak ada lazim hak tu. Tapi hak ni dengan sendiri orang. Dan menghiasi mereka itu sahabat akan segala hati mereka. Ada baik malah. Menghiasi akan segala hati mereka, menghiasi dengan perangai yang baik. Taklah itu. Menghiasi dengan perangai, yakni dengan perangai hati. Maksud perangai sini perangai hati. Kerana hak luar ni ya anak ya. Hak mek ya sungguh duk dalam tu. Hak duk tubik mari luar ni mari dalam belaka. Nampak kemai hidung tu, mari lek dalam tu. Nampak wak tengok lek luar tu, mari lek dalam tu. Tu. Tu mari lek dalam belaka. Lek luar ni nanti tunggu hak dalam aja. Menghiasi dengan perangai hati, perangai yang baik, yang Allah redha. Menghiasi hati mereka dengan perangai yang baik yang Allah Taala redha. Perangai hak Tuhan redha. Dan sifat kepujian atau pada perangai yang baik. Dan menghiasi mereka itu akan segala hati mereka, menghiasi dengan sifat kepujian. Apa sifat kepujian? Sifat yang Allah puji, kata jadi sifat hamba-Nya. Itu sifat kepujian. Sifat yang Allah puji, kata jadi sifat hamba-Nya. Hamba Allah Ta'ala. Tu hambaku sungguh. Ni kita hamba, tapi Tuhan tak mengaku hamba. Orang panggil. Kita yang mengaku kata Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Tapi lek Tuhan tak nak mengaku hamba lagi kita tu. Pasal apa? Bukan ada sifat hamba semua. Sifat hamba apa? Buat amal orang tengok. Hamba gaponya tak reda dengan qada dianya. Hamba gaponya dok murih dengan iktiraf perbuatan Tuhan. Hamba gapo? Tu macam-macam. Hamba dah tu mengaku dah. Dia tak mengaku kata kita hamba. Dia tak mengaku kata hamba. Cuba tengok dalam surah Al-Mu'minun tu. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna. Tu dia tu Tuhan ayat. Dan bermula hamba Tuhan yang rahmat itu yang mengaku hamba. Orang mana? Alladhina yamshuna fil ard, orang yang berjalan atas muka bumi dengan cara rendah-rendah, dengan cara tidak sombong, dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan merendahkan diri. Sifat hamba. Ada ayat banyak. Dalam surah Al-Mu'minun tu. Tu dia mengaku kata hamba dia. Hamba dia lah tu. Tu sifat kepujian. Sifat yang Tuhan sendiri puji. Hak kita kata puji qadim kepada hadis. Puji qadim kepada hadis. Hadis hak mana hak Tuhan puji? Hadis hak mana? Benda baru hak mana hak Tuhan puji? Cuba tengok. Kita tak misal Nabi. Hak Nabi tu satu dah. Satu Nabi. Bahkan lu bukan Nabi. Kita orang biasa ni.
Dapat kepujian seperti tu. Kalau duduk kena cara sifat hamba yang sungguh. Atau sifat kepujian. Sahabat saya sapa dah ke makam. Sahabat sapa dah. Masya Allah. Tok guru seorang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok guru seorang ya. Bimbing anak murid beratus ribu. Berjaya belakang. Sampai kepada ma'rifatullah lah. Ni kita tok guru banyak. 10 ngaji. Ngaji kata guru tik turun ni tik. Hati tak biasa bersih. Tak biasa diuji. Tok guru puluh-puluh ya tu. Allah. Itu. Kejayaan guru ni dia tilik kepada kejayaan murid tu. Nak boleh kata tok guru tu berjaya, tengok anak murid dia berjaya. Kalau Allah Taala beri kejayaan kepada anak murid melalui oleh tok guru tu, dalil kata guru tu hasil kejayaan. Tengok tok dalam. Berjaya ke tak dia, tengok anak murid dia. Habis itu amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, lepas daripada mengucap bismillah sampai akhir lah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, selepas pada mengucap bismillah sampai akhir, maka jawab amma. Adapun selepas pada itu, maka ini sebuah kitab. Maka bermula ini kitab ni ialah sebuah kitab. Ini satu kitab. Kitab mana? Kitab, sebuah kitab yang kecil. Yang kecil, yang ringkas bahasan dia. Banyak ya. Nisbah kepada kitab tasawuf yang lain, nisbah kepada Minhajul Abidin, nisbah kepada Hikam Ibn Atha'illah, nisbah kepada kitab tinggi-tinggi lagi, nisbah kepada kitab Hikam Ibn Abi Madyan, nisbah kepada kitab yang lain-lain lagi. Kecil lagi kitab ni dia kata. Nak panggil kecil lah kena nisbah. Maka anai kepada kitab lain tadi kitab kecil ya. Musannaf kata, ini sebuah kitab yang kecil, yang ringkas bahasa dia, ringkas ya. Ringkas. Kitab yang kecil pada permulaan yang adalah ia pada permulaan, pada bicarakan permulaan ilmu tasawuf. Pada bicarakan permulaan ilmu tasawuf. Nak berkecek hummi ilmu tasawuf. Ni permulaan ilmu tasawuf. Apa maksud dengan permulaan ilmu tasawuf? Yakni ilmu tasawuf yang wajib fardu'in. Yakni ilmu tasawuf yang wajib fardu'in atas tiap-tiap mukallaf. Wajib fardu'in atas tiap-tiap mukallaf. Yang dikatakan tasawuf syariat nama dia. Ini kalau pembagian tasawuf, bagi tasawuf syariat. Ia ada tasawuf hakikat. Hak tu tinggi lagi. Kita ni hak syariat ni pun tak lepas. Nak kira gagal hakikat. Nak kecek hakikat semata. Yang ni sikit hakikat, sikit hakikat, sikit hakikat. Wak amalan tu tak selamat lagi hati dia. Duk bicara hakikat dah. Oh aku tak ada aku ni tak kerti hakikat, aku kerti hakikat. Allah, mung tu tak kerti hakikat. Kecek tu pun bertengok dah. Kecek tu sombong dah. Sifat takabur tu ada lagi. Maka tak jadi lagi, kecek saja. Tak usah kecek lah hakikat tu, boleh hak tu duduk dalam. Hak syariat ni usaha bila lepas ni. Orang panggil permulaan ilmu tasawuf. Hak ni hak fardu'in ni. Hak fardu'in. Hikay tak fardu'in. Tak fardu'in dah. Maknanya kalau kita bersihkan hati kita daripada sifat kecelaan hak musnah sebut, dan kita dapat menghiasi hati kita dengan sifat kepujian hak musnah sebut, lepas dah tutup fardu'in kita. Mati dalam keadaan jadi hamba Allah yang beriman dah. Nak naik makam tinggi lagi tu,
Hak tu kena meniti jalan hak lain pula. Hak tu fardu kifayah dah lah. Allah, selamat hak ni pun besar dah kita. Besar dah. Oi, banyak dah. Maka ngaji penawar ni bukan ngaji nak bagi hotel, ni ngaji nak bagi diri. Ini nak bagi diri. Kalau hotel 10 kali hotel pun dah hati tak terkawal lagi. Orang panggil tak jadi cuci lagi juga. Tak ada faedah juga. Tak hasil. 10 minit tu kita ngaji 4-5 kali hotel dah. Duk start dulu. Di Aqabatul Ilmi tu tak lepas lagi. 4 kali hotel dah. Aqabatul Ilmi tak luluh lagi. Ngaji. Tapi ngaji sokmo tu sentiasa dah jaga duk beringat sok. Mudah-mudahan saya kena gitu. Saya dah ngaji tahu gitu. Tengoklah ni. Habis bila kecek bab redha. Bab tulul aman dulu tu lupa belah. Tulul aman dulu. Bab apa panggil? Bab apa? Bab fudulul halal. Lupa belah. Lupa. Bila pusing mari bab fudulul halal pula baru ingat pula. Ingat hati. Baru kecek bab fudulul halal pula. Tak boleh kecek pakai banyak fudulul halal. Moga teka tu fudulul halal sungguh. Muka duk mengaji bab fudulul halal. Lama-lama. Hati tak terdidik lagi sampai tu duk jadi cungak teka-teka tu. Hak pesing hati terkawal dah. Ya seumur hidup dia. Tiap-tiap duk lepak je dia tu duk lagu tu. Tapi hengok sikit dah. Dengan duk dengar tu ya kau ubah. Sampai tu saya pelik sungguh. Orang yang Allah Ta'ala taufik dah untuk dapat beki hati dalam ponok ni usaha cari jalan nak keluar daripada ponok. Nak cari tempat yang tidak selamat. Hati tu duk ingat tempat tu semua. Ingat tempat tu semua. Dia biasa kerja di Bangkok. Boleh duit 2,000 sebulan, 4,000 sebulan, 5,000 sebulan, 10,000 sebulan dia boleh kerja dulu. Duk sedap, duk mewah, duk sedap. Tiba-tiba satu hari wasa nak ngaji agama weh, mari duk ponok. Duk ponok tu kurang lah duit hasil tak leh. Duk ponok tu tak ada hasil duit hak dulu-dulu tu nya. Duk kutik kira, duk buat makan hari tu duit dulu. Kalau lama duit kau habis. Mula hak senang dulu kau susah. Tapi dalam keadaan tu dia rasa kata duk ponok tu hati dia senang. Walaupun di luar dia tu tak ada makanan yang cukup supaya masa duk bakar gitu pun. Tapi duk bakar ni walaupun duit banyak tapi hati serabut rasa. Tapi duk ponok ni hati tenang. Dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan mengaji dia tahu. Dalam keadaan tu hati duk sentiasa ingat hak nunggu tu. Wasa nak klik kot nu semula. Wasa nak klik kot nu semula. Tu. Hak tu kita heran semua. Dalam keadaan ni dah dalam keadaan dah taufik boleh beki hati tepat yang tilik tu. Wasa tak ada. Allahu akbar. Wal iyaz billahi min zalik. Allah. Usaha hati kita. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ada kemudahan kuasa nak buat rumah di ponok. Ada hasil lah mari nak bulan. Kuasa tak kena duk kerja banyak, ada sepada-pada, ada bini nak landing apa semua duk landing, duk lekadai mengaji semua. Tak kira amal ibadat semua. Hasil tu sepada tak kena duk kerja banyak. Tu duk niat kot tu. Ni duk kira kot luar kata. Tu tarik ke luar tu kuat. Kalau tapak kita panggil selipar kita tak tebal sikit tak, temulah duri kau tajam semata lah ni. Duri kau tajam. Orang hak rasa selipar atau kasut dia tak tebal lagi, jangan dek kaca gigi jijak tu duri tu. Duk dulu, kita tebal kasut sikit dulu. Kau pergi. InsyaAllah kalau gitu baik luar ada kasut kita tebal, jijak gilah. Duri ya kau tajam semata dah. Kita tak kuasa nak habiskan duri tu. Ya kau tajam semata. Kau sehari kau tajam. Kau dekat kemat kau tajam duri. Kita tak kuasa nak habiskan duri. Yang kita kuasa
tebal kasut kita. Yang kami nipis. Ni Allah seeci dah apa selipar. Jijak sikit temu. Duri tak ada tajam mana ni, temu. Tu bahaya. Tak usah takut ke? Allah Akbar. Maka ini kecil, apa panggil kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia. Hamba ni Syekh Abdul Qadir lah. Syekh Qadir Al-Mandili ni. Hamba himpunkan dia akan sebuah kitab ni. Hamba himpun. Himpun tu pasal apa? Ni ilat dia himpun. Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Kerana nak menjaga bagi hamba, bagi hati hamba sendiri. Beringat apa? Beringat hati. Peringatan nak menjaga bagi hati hamba sendiri. Bila lalai, bila hamba hati hamba lupa dan lalai, tengok buka-buka kitab ni, ingat semula hati. Ingat semula benda-benda lagu tu. Kadang-kadang lama-lama ni orang kita tu bahasa dia lalai. Tapi yang sebab ada buku yang tulis-tulis tu, dia buka tengok, dia ingat renung klik semula. Dia terjaga semula. Kerana nak menjaga bagi hati hamba sendiri. Yakni apabila hati hamba lalai. Apabila hati hamba lalai. Dan lupa. Maka kitab ni perlu jaga hati. Ni lagu tu lah ulama dulunya. Dia buat kitab tu. Kadang-kadang nak jaga diri dia sendiri. Supaya dia buat kitab nahwu masalah. Dia nak jaga ilmu dia tu. Sekurang-kurangnya bila lupa kaedah-kaedah, buka tengok buku hak nak tulis dulu. Lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula catat dah taruh gitu. Kaedah ni alhamdulillah, tulis taruh gitu. Lama dah lupa dah kaedah ni. Tapi dengan sebab tulis dia dapat jaga hati, dapat jaga ingatan. Tu kalau ilmu nahwu sorah, mantik apa semua pun. Tapi tasawuf ni dia ada kena ada buku juga jaga hati dia. Tu. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dan ni atau pada bagi hamba sendiri. Hamba himpun akan dia akan sebuah kitab ni kerana peringatan, nak beringat bagi sekalian saudara-saudara. Maksud saudara yakni saudara seugama Islam. Saudara amma kita semua ni maksudnya saudara dia ni. Jadi nak beringat bagi sekalian saudara seugama Islam. Saudara mana? Saudara yang baru belajar. Yang baru belajar ilmu tasawuf. Hak baru mengaji, hak baru tuju dalam medan ilmu tasawuf. Bagi orang hak duk mutahid dah, orang hak duk suk dah, tak kena dak beringat dengan kitab ni dah. Dia mau beringat dengan kitab-kitab yang tinggi lagi. Tapi bagi kita yang baru belajar, yang mula belajar, maksud baru yang mula. Yang baru belajar, yang mula belajar ilmu tasawuf. Hak mula mengaji ilmu tasawuf. Tu hak mula mengaji lagi. Tak biasa dah tepuh lagi. Hak duk nguak lagi. Tak biasa dengan kitab ni. Tak biasa. Nafsu ni dengan ilmu ni, dia murih benar, dia seteru benar dengan ilmu. Dia tak sih. Nak boleh tarik nafsu mari mengaji tu pun susah dah. Tapi dalam ilmu semua ni dah, hak nafsu paling murih sekali, ilmu yang nak membersih dia. Ilmu hak nak buat dia bersih. Hak tu dia murih sekali. Ilmu fiqh, dia tak sengaja mana juga. Ilmu usul, dia tak nak mengaji mana juga. Ilmu nahwu sorah mantik bayar, dia malah juga nafsu ni, malah fiqh. Tapi ilmu yang paling nafsu tak suka sekali, ilmu tasawuf. Kerana nafsu dia tahu. Kata bila kena muka ni, dia tak ada. Dia cuci. Tak saya cuci. Pelat juga Datuk. Tak saya cuci. Itu nafsu. Sepatu dah.
Kalau bawa pergi rumah Tuhan ni, pergi. Tapi bunyi kata nak pergi motor, bawa motor ya. Tak usah pergi. Tak boleh kot tu, tak boleh kot ni tak si. Tak si nak pergi. Dia tahu kata dia pergi, siap. Temu dengan Datuk ni, siap tu. Sebab tu nak sabar. Sebab tu Minhajul Abidin tu, kalau tak sabit dengan wajib, kena naik. Boleh tengok orang duduk. Boleh tengok orang berbibit tafsir Minhaj. Nah, boleh tengok. Lebih lagi orang yang berasa kata hotel dah. Lebih lagi. Kadang-kadang dia rasa kata hotel dah, dia nak pergi tidur itu ya. Sampai tempat tu dia tengok bila bapa baca. Dia tengok di barat. Tulis dah sini. Supaya itu juga. Tengok. Tidur. Bila baca khabar mana tengok. Tulis dah situ. Allah. Tujuan ke apa ngaji Minhaj? Bukan tujuan nak tengok kata dobek dah ke tak dobek lagi. Tujuannya fikir kata, benda ni hatiku tu ada tak lagi sifat tu. Kau Imam Ghazali kata tu, hatiku tu bersifat benar dengan sifat tu tak lagi. Bila nak cuci ya Allah, kena sedar diri kita. Tujuan mengaji situ. Ni kena nyana tie kena tidur. Pak lama-lama tu tak. Dia bukan dengan dah ambil tulah itu. Dah ambil tulah. Tidur pula. Ngaji Minhaj. Hak baru-baru ni tak apa ya baru tepuh ya, tu mula semua tak. Nanti lepas-lepas tahun 5 tahun je hotel sekali hotel, dia balik tengok pula ya semalam. Tu nafsu dengan ilmu ni dia sangat seteru sangat. Maka terpulang kepada taufik Allah Ta'ala. Terpulang kepada taufik. Habis itu. Dan bagi saudara yang baru belajar ilmu tasawuf, dan hamba namakan akan sebuah kitab ni. Amma letak namakan akan dia. Amma nak tak nama, mudah panggil. Kalau tak nama ni tak nak panggil gapo. Mu ada musamma saja. Ada benda tu saja. Nama tak ada. Maka tak nama dia akan sebuah kitab ni nama dengan nama dengan penawar bagi hati. Ya Allah, taufik Allah Ta'ala kepada musannaf letak nama ni. Sehingga nama ni lah juga selalu kita dengar. Jadi masyhur dan berkatnya nama dia dan juga kitab dia berkat. Serata-rata kitab ni. Tak ada siapa dia tak kenal penawar. Orang kampung, orang mengaji, orang besar, tua, muda kenal penawar bagi hati, kenal. Lagi pula musalli faridah. 3 buah tu hak jadi masyhur. Hak Allah Ta'ala taufik, Allah Ta'ala takdir pada azali nak tetap nama tu di tanah Jawi kita. 3 buah tu ada pada kecek. Nama musalli faridah. 3 tu. Kalau tak sah ingat penawar. Kalau bab semaya ingat musalli. Padahal kitab lain belanda lagi. Kalau bab usaha ingat faridah. Tapi musalli faridah pun ayat dia kata janganlah ngaji sekadar sulam musalli faridah. Ni ngaji sulam muqtadi hak syadau. Ngaji musalli syadau. Faridah syamat. Ngaji dia kata jangan sekadar sulam musalli faridah. Apa? Sebulan sekali sudah. Ngaji sebulan sekali sudah. Jangan sekadar ngaji sulam musalli faridah. Apa dia? Jangan sekadar ngaji sebulan sekali sudah. Dia kata. Ngaji lagi hak lain pun. Tu dia. Maka Allah namakan penawar jadi pengubat. Pengubat bagi hati, yakni hati yang sakit. Kita ni lah sebagai pengubat bagi hati yang sakit. Ni ubat dia. Hati siapa dia sakit dan penyakit dengan sifat yang kecelaan,
tolong cari penawar, maka makan ubat. Habis itu. Tapi makan pun kena makan betul masa dia lah. Makan ikut si. Bomo kata makan pagi suti. Lek petang suti. Kita gomo 5 waktu 5 teh. Mudarat pula. Tapi tak apalah ubat tu. Ni kita tak makan langsung. Bomo kata makan 2 teh dah sehari, kita makan sekerak ya. Nak hanga kita. Tak hanga juga. Maka ilmu dia ni pun kena makan. Ni kita tak nak makan maat Selasa. Kita tak boleh makan ubat. Maaf Selasa. Makan betul masa lah. Makan betul masa. Ni buat maaf saja misalnya. Kena aku tak hingga lagi. Mau makan. Itu dia. Pada menerangkan hal keadaan penawar bagi hati ni. Kita ni. Pada menerangkan. Menyata. Menjelas. Memberitahu. Barang di sini yakni sifat-sifat hati dan perangai-perangai itu barang. Pada menerangkan akan barang, sifat-sifat hati dan perangai-perangai yang wajib pada syarak. Itu dalil. Menerangkan barang, sifat-sifat perangai dan sifat-sifat hati dan perangai yang wajib pada syarak, wajib dibersihkan daripada barang tu, daripada sifat tu. Wajib kena bersih. Kena bersih daripadanya. Wajib dibersih. Wajib dilawan nafsu sehingga bersih. Itu maksudnya lah ke? Hak wajibnya, wajib kena melawan. Bersih bila serah pada Allah Ta'ala. Tak apa, wajib kena lawan. Wajib dibersihkan, wajib dilawankan nafsu hingga bersihkan daripadanya, daripada barang. Tu. Habis itu wajib kita kena bersih daripadanya. Kena tu jangan biar ada sifat perangai-perangai hati. Dan dihiasi atau kepada dibersih. Dan dihiasi, dipakai, disifat dengan barang. Disifat, dihiasi akan segala hati-hati. Jadi gini. Kalau kita nak kaji ibarat sikit. Kalau nak kaji ibarat. Barang di situ barang apa? Barang yang wajib dibersih daripadanya tu barang apa? Barang yang wajib dibersih, barang tu dengan makna sifat hati yang tercela. Hak tu wajib kita bersih daripadanya. Dan barang gapo hak wajib dihiasi dengan dia. Barang tu juga. Tapi maksud dengan barang yang dihiasi dengan dia, barang yang sifat-sifat kepujian. Maka dengan dia tu ingat, dengan dia pada dihiasi dengan dia tu rojak klik kepada barang. Tapi barang dengan makna sifat kepujian. Dibersih daripadanya, tu rojak kepada barang. Barang dengan makna sifat-sifat kecelaan. Jaga molek, bukan semata-mata sifat. Tu nampak tu dah. Ya umum barang tu. Tapi kalau kita kira sungguh, dia tengok lekat keadaan. So Allah kata, pada menerangkan sifat-sifat yang kecelaan yang wajib dibersihkan daripadanya. Dan menerangkan sifat kepujian yang wajib dihiasi dengan dia. Begitu. Tu. Dibersih dan dihiasi akan segala hati, akan tu maf'ul tanazuk atau naifah tanazuk. Dibersih akan hati daripadanya. Dihiasi akan segala hati daripada. Cuba kita perhati. Tulis itu kalau kita nak menyata ibarat semula. Yakni menerangkan sifat kecelaan yang wajib
dibersihkan akan segala hati daripadanya, dan menerangkan sifat kecelaan yang sifat kepujian, bukan kecelaan, sifat kepujian yang wajib dihiasi akan segala hati dengan dia. Itu makna kita ni nak kecek dua. Satunya nak royak sifat tercela yang wajib kita kena cuci hati kita daripada sifat. Dan yang kedua, dia nak menyata sifat yang kepujian, sifat comel yang wajib kita kena bersifat dan pakai akan hati kita dengan sifat. Itu dua perkara. Maka dua perkara ni hipung dalam 3 bab, 3 kitab yang akan royak. 3 kitab. Kitab yang pertama dia bercara sifat anggota gini. Lepas lagi lah yang nak royak. Dia buat cerita 3 maudhu', 3 tajuk. Habis itu. Dan hamba sebut di dalamnya, di dalam sebuah kitab ini, hamba sebut di dalam sebuah kitab ini, hamba sebut akan satu pendahuluan. Satu pendahuluan, panggil muqaddimatul ilmi. Panggil pendahuluan, jadi pendahuluan ilmu tasawuf. Nak masuk tuju dalam ilmu tasawuf, kena kenal dia dulu. Muqaddimah ilmu dia. Pada gapo mengaji, apa takrif dia, orang panggil muqaddimatul ilmi. Adapun muqaddimatul kitab ni kita baca dah, segala puji bagi Allah tu panggil muqaddimah dah tu, muqaddimah kitab. Tapi ni muqaddimatul ilmi je nak royak. Takrif tasawuf tu gapo, pada gapo kita mengaji, hukum gapo kita mengaji kitab ni, ambil di mana ilmu ni, ya ada royak lah tu. InsyaAllah tu orang panggil pendahuluan ilmu. Dan 3 kitab atau kepada satu pendahuluan. Amma sebut dalam kitab ni akan 3 kitab. Jadi 3 tajuk bahasan. 3 tajuk bahasan ni ada. Dia ada 3 tajuk pula dalam kitab dia ni. InsyaAllah lah kita akan usaha mengaji. Hukum mengaji ni. Dan akan Allah Ta'ala jua. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan akan 50 muqaddar ni bagi hamba pohon orang ni. Ya takdimkan maf'ul tu kerana memberi faedah hasad tadi. Sebab tu ibu mana jua tu. Dan akan Allah Ta'ala jua, akan Allah Ta'ala jualah. Tuhan jualah. Hamba Syekh Abdul Qadir ni, hamba pohonkan, hamba minta. Tidak hamba minta ke orang lain, hamba minta Tuhan aja. Kerana yang lain tak boleh memberi bekal. Masalah ni bakal sekali masalah. Hamba tu minta akan Allah Ta'ala jualah. Hamba pohonkan, hamba mintakan. Pohon, mohon, memohon tu lah. Pohon memohon, bukan pohon kayu tu. Pohon juga. Hamba mintakan. Minta ke apa? Bahawa, bahawa. Jadi mapo kedua ni. Bahawa ni akan bahawa. Jadi mapo pertamanya akan Allah. Hamba pohonkan akan Allah. Akan bahawa. Mapo kedua. Hamba minta akan Tuhan aja. Minta. Akan bahawa memberi manfaat ia Allah. Minta memberi manfaat, minta memberi guna pada dunia dan akhirat. Itu manfaat. Memberi kegunaan pada dunia dan akhirat. Nak minta manfaat di dunia dan akhirat.
Memberi manfaat dengan sebab ini kita. Dengan sebab ini kitab ni. Dengan sebab ini kita amo minta wituhawi manfaat. Wituhawi kegunaan di dunia dan akhirat. Memberi manfaat tu bagi hamba sendiri. Bagi itu takluk kepada memberi manfaat. Amo minta, ya Allah, ya Tuhan, mintalah wi manfaat dengan sebab kitab ni amo mengarai dah. Mengarai sudah siap tu. Bila manfaat dengan sebab kitab ini, memberi manfaat bagi hamba sendiri. Hamba sendiri pun dapat manfaat. Manfaat ke mana hamba? Jual boleh duit banyak. Laku kitab. Manfaat ke mana? Boleh duit banyak. Masyhur. Nama kata, oh Syekh Qadir Ngarai penawar. Oh hebat. Begitu. Itu bukan manfaat. Bagi hamba sendiri. Yakni dengan bahawa diratakan mengaji akan dia sampai hari kiamat, sehingga hamba dapat balasan daripada ilmu yang bermanfaat ini sampai kiamat. Tu manfaat bagi diri hamba. Dan juga dengan bahawa hamba dapat terjaga hati apabila lalai dengan sebab tilik kepada kitab ini. Itu dia. Itu manfaat dia dua. Manfaat hak dia minta ke Tuhan itu dua. Satunya manfaat dunia dan akhirat. Manfaat apa? Satunya dia sendiri bila lalai terlupa, buka kitab dia tengok, dia terjaga. Lagi pula manfaat untuk diri dia, bila orang pakat mengajar minta wisebah ilmu ni serata-rata, bila orang pakat mengaji kitab dia, balasan naik ke dia juga. Atas buat ilmu yung tafa'u bih. Hak Nabi kata tak putus-putus balasan tu. Hak tu tu. Tu orang mengajar kitab, orang mengajar kitab ni nak kedua orang ni ya. Dua ni ya. Kalau nak lain pada ni, bukan dia. Nak lain pada ni, bukan dia. Allah. Nak wide, misalnya kita kata, nak katuk dah, nak buat kitab suti, nak buat mengajar bulan puasa ni, kita kata, nak mengajar bulan puasa. Kacau ngarai wisudah cepat-cepat. Wah cepat-cepat lu. Wah duduk gitu ni. Wah cepat-cepat. Nak wide mengajar bulan puasa ni. Nak wida cita, nak wida taubat misalnya. Ada benda capur dah tu. Kalau niat lagu tu. Nak wida juangan ni. Yalah juga. Dengan mak lok di bakok misalnya. Aku nak beli cepat-cepat. Nak buat wida taubat cepat-cepat. Nak wida jual. Yalah juga. Tu sabit tu kitab tak jadi berkat. Orang tua dulu dia mengarai sudah, dia tak sebar lagi. Keduk ilik fikir tengok. Keduk tengok tempat silap kat mana lagi. Halau kat orang tu tengok dulu, halau kat orang ni tengok dulu. Tolong betul semula. Malam-malam bawa pergi depan Baitullah, tengok maya hajat. Maya tahajud, maya hajat. Mohon kepada Allah. Tawah ambil kitab ni tawah. Mohon kepada Allah keikhlasan. Minta Allah Ta'ala tunjuklah tempat silap salahnya. Itu orang dulu. Sebelum nak pada sebar tu ya siap.
Ya Allah, kalau tak ikhlas denganmu, pakai itu gelai lah dari laut ni lah. Kadang-kadang dia tahu. Tengok sebab mata jemiah dia. Musnah dia pakai tak tahu dari laut lah. Ya Allah, itu aku. Kalau aku ni ada satu ketika. Waliullah dah dia pun. Tu ajrumiah tu. Ya Allah, kalau kitabku ni, aku mengarang ni, ada sikit je rio, bukan ikhlas keranamu, pakai minta lah kita ni gelai dalam laut, duduk dalam patak laut tu, tak kena timur-timur dengan kita. Tak ada faedah duduk menyesak orang, tak ada faedah, tak dapat kebaikan. Ngarang kita nak boleh pahala, tiba-tiba boleh dosa, tak ada faedah. Dia tahu, dia tawassul lagu tu gerum, dia tahu sekali dengan batu, dia ikat batu, dia tahu Allah Ta'ala angkatkan kitab tu serta dengan batu. Dari laut tu. Pakai naik. Karomah dia. Itu menunjuk kata Tuhan terima amalan dia tak. Terima dah balas. Sampai jadi berkat mata dunia. Sampai ke ini dan sampai kiamat. Beratus-ratus ulama bakat syarak atas mata dunia. Ada mata helih ya. Tu dia Tuhan terima. Tak ada baik dah. Tak ada apa. Tengok tu musalli tu pada. Kita yang bicara semaya belana kita. Bukan kata ada bukan ada satu. Siapa ke ini kau sehari kau banyak ulama nak mengarang kita. Lepas tu lebih mudah baca, lebih mudah faham, lebih pada musalli lagi. Tapi kerana tak ada biaya masa nak baca. Musalli ni payah, tengok ada duk kira. Ibarat dia pula belai huruf tak nak cerak mana. Oh, payah. Tapi dia mengaji banyak situ. Keberkatan, keikhlasan tu hati terima. Maka musannaf ni pun salah satu juga penawar bagi hati dia. Minta manfaatlah dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya atau pada bagi hamba sendiri. Memberi manfaatlah bagi sekalian pembacanya, pembaca ini kitab. Pembaca dia, pembaca orang yang baca kitab ini. Maknanya pembaca, yakni orang yang mengaji kan nyo. Itu maknanya. Bukan baca sendiri dah. Orang mengaji punya kena baca juga. Maka itlaq pembaca ni nak kena kepada orang mengaji. Bagi sekalian pembacanya, sekalian orang yang mengaji nyo kitab ini. Tulis pada sekalian pembaca. Yakni memberi manfaat kepada pembaca dengan bahawa dapat beramal dengan isi kandungannya. Dapat beramal dengan isi kandungannya. Sehingga selamat hati daripada sifat-sifat kecelaan. Dan dapat keredaan daripada Allah. Habis itu. Tu manfaat kita situ. Manfaat kita orang baca ni, kita boleh beramal dengan kitab dia sehingga Tuhan redha kita. Manfaat lek dia, ilmu manfaat naik ke dia. Dia terjaga biar dia terlupa. Manfaat dia. Manfaat lek Tuhan ni. Manfaat lek kita boleh amal, kita selamat hati, Tuhan redha kita. Itu manfaat. Dan bahawa menjadikan ia Allah, dan bahawa ni atau pada bahawa tu. Jadi amma pohon akan Allah jualah. Bahawa menjadikan ia Allah, menjadikan akan dia, akan ini kita menjadi apa? Ikhlas, akan ikhlas. Bukan minta Tuhan buat kitab tu ikhlas. Menjadi akan kitab tu ikhlas. Kitab tak kena ikhlas tak apa. Hak minta ikhlasnya
tuai kitab tu. Dia kecek balarah gitu ya tu. Bahawa menjadi akan dia, yani akan pengarang dia. Minta Allah menjadikan akan dia akan pengarang dia tu. Menjadi ikhlas. Akan ikhlas, jujur hati. Ikhlas, jujur hati, tidak kerana ria. Jujur hati, tidak kerana ria. Nak beri orang puji kata alim. Bukan. Minta lah ya Allah. Minta ikhlas. Minta hak ni belakang sana dia. Wa as'alul karima ikhlasal aman. Wa naf'akul liman biha qad ishtaghad. Hati ulama minta hak tu saja. Dalam mata mana? Nak minta ikhlas tu ya. Hada wa arjullaha fil ikhlasi. Tu dalam mata Jawhara. Hada wa arjullaha fil ikhlasi. Apa dia? Wa fil khulud apa dalam? Hada wa arjullaha fil ikhlasi. Minar riya isumma fin khalasi. Tengok dalam Jawhara. Minta hak tu je. Dalam tu, dalam apa dia akidah awam tu, wa as'alul karima ikhlasal aman wa naf'akul liman biha qad ishtaghad. Ini pun dia lah. Minta hak ni je. Takut sangat hak ni. Takut hak ni. Sebab orang yang ikhlas saja setan tak boleh tipu. Dalam ayat Quran ayat dah ke? Dia kata la aghwiyannahum ajma'in. Aku nak sengit belaka anak ada. Aku nak nak peling belaka anak ada tu. Malaikat satu golongan je hak aku tak lewat gapo ya Allah. Iblis sendiri ayat mengaku. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Malaikat hamba mu hak ikhlas. Hamba mu hak ikhlas ya aku nak tepuh tak boleh. Berarti sifat ni hak hak ni ya hak nak minta pelindung. Nak minta Allah Ta'ala dia Tuhan wihak Isa cuk ada tu ikhlas. Apa makna ikhlas? Tafsir makna ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, semata-mata menuntut mencari keredaannya, keredaan Allah Ta'ala. Nak keredaan Tuhan, nak Tuhan redha ya. Manusia nak katakan hak tu bukan tujuan. Aku tak nak situ. Nak Tuhan redha sudah. Dah Tuhan redha. Habis. Tak apa dah, cukup dah. Pada kita nak ngaji pun nak Tuhan redha kita ya kan. Jangan ngaji untuk lain lagi. Kalau mengajar ni pun nak Tuhan redha ya. Baik mengajar pun nak Tuhan redha. Kalau Tuhan tak redha, tak ada faedah. Nak tebang hafiz surah, tak ada faedah. Semata-mata menuntut keadaannya. Kerana bahawasanya ilak pada hamba pohon. Sebab gapo hamba pohon Tuhan? Sebab gapo hamba minta Tuhan je untuk memberi manfaat. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala Ia Allah tu sangat kuasa. Dia sangat kuasa. Kuasa atas tiap sesuatu. Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia kuasa berlaku. Apa maksud tiap-tiap tu? Yakni termasuk perkara yang Allah minta ini. Itu maksud dia dari situ ya. Sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yakni termasuk perkara yang hamba minta ini. Dia kuasa berlaku yang nak buat. Benda yang hamba minta ni tipis bagi Tuhan ya. Aku minta dia soy, pasal dia kuasa. Orang lain tak kuasa. Habis. Atas tiap-tiap sesuatu. Jadi termasuk perkara yang Allah minta ini. Habis kat tu. Yang menghimpun. Siapa yang menghimpun? Iaitulah bermula yang menghimpun ialah Syekh Abdul Qadiri bin Abdin Muttalibi al-Indonesi. Kita ayat dah Indonesia. Dalam kitab dulu. Al-Mandili. Yang dibangsa kepada Mandili. Tu ayat dah dulu. Khuwaidimu.
talabatil ilmi syarifi bil haramil makki. Badal pada Abdul Qadir. Khuwaidim, dialah Khuwaidim. Apa Khuwaidim? Budak juru khidmat. Khuwaidim ni sirah tasghir. Budak yang juru khidmat. Khidmat talabatil ilmi, akan penuntut-penuntut ilmu. Budak juga tengok yang tawaduk dia. Kawan ni budak juru khidmat ya. Amal ni betul bukan kata khadim tak. Khadim tu jadi wasap besar lagi. Khadim orang khidmat. Khuwaidim budak juru khidmat. Kalau orang kecek khadim tu pun cukup tawaduk dah. Pandai dah. Kecek khadim saja tu pun hasil tawaduk dah. Lalu Khuwaidim sirah tasghir pula. Budak ya, kawan budak juru khidmat ya. Sepatut guru yang duk mengajar. Ponok-ponok kata, ning bapa kan ni? Dah panrung ya dah. Panrung tolong siapa-siapa gitu. Kan. Panrung lah. Awak tolong siapa-siapa kau pergi tangga bala. Tawaduk dia betul tak tu? Khuwaidim talabatil ilmi. Ilmu mana? Asy-syarif, ilmu yang mulia, jadi ilmu agama. Di mana han ka talabah tu bil haramin makki, pada tanah haram yang dibangsa kepada Mekah. Tanah haram Mekah apa ni? Tanah haram Mekah. Ini ngajar masih haram. Datuk ni. Ramai. Ramai ngaji dia. Beribu. Ngaji. Yang mesti haram saja tu beratus, 500-700. Hanya siapa dia? No. Syekh lain-lain pun banyak juga, tapi tak ramai sebab dia. Nisbah kepada kita. Kalau orang Jawi kita ni siapa dia? Kerana dia ni, Syekh Indonesia lain-lain pun ada, cuma dia ni orang panggil kecek pedia tu jadi mudah kat orang Jawi kita, orang Taning kita, golek ke kalau Syekh Indonesia, kok Indo ya ngaji. Syekh Taning kita, apa sing surat mana? Masa tu dah. Tu pun mula-mula ngaji ya. Mula-mula naik ya pokok ni. Tu. Pada Mekah sendiri ni, pada sendiri ni orang Taning yang ngaji. Orang Taning di Malaysia ya. Tu pun jaga-jaga. Malaysia kok Ning ya. Kok kawasan Ning ya. Kawasan Kedah, kawasan Kelantan. Kok dekat dah kok Johor tu tak ada dah. Sebab apa? Orang hok ngaji dengan dia macam ni ya. Kerana pada yang kecek ni kecek Taning ya. Yang ngajar Taning, bahasa Taning. Orang Taning pula Taning pekat orang panggil. Taning darat. Pada maka pun Indo orang mari duk ngaji tak reti. Bahasa Taning ke apa dia duk kecek. Mari dengar dia baca tak apalah, tapi mari dengar huraian tak reti. Mungkin tak reti bahasa Indonesia. Pokok. No, habis tu anak murid pada je tak ada hujung ada kat Kedah ni ya. Pok ni yang mudah faham lagi kat Kedah, kat Kelantan je faham lagi orang Taning kecek. Habis tu ada cuk tu ya. Kalau Syekh tu Ahya, jaga-jaga orang kita ngaji. Syekh Yasin Indonesia. Kalau kita tak ngaji tak? Tak ramai ngaji. Banyak ke orang Arab mai ambil sanad gitu kadang dikatakan muslim dunia. Ia tu orang pegang sanad dunia. Yasin pada masa tu akak tuju hadap ke dia untuk nak mengaji. Dengan Syekh Yasin orang Indonesia sendiri. Jaga-jaga anak murid Syekh Yasin dekat rumah kita. Padahal semasa kalau tengok kata dia lalu depan rumah Syekh Yasin. Saya tak nak mengaji dia tu. Lalu kau nak mengaji dia, dia bahasa dia. Boleh tengok dia lagi. Jadi dia ngaji dengan bahasa esok tak Syekh Yasin ada. Tapi tu yang kata lalu depan rumah sama kita. Tapi lepas tu bila klik rumah dia baru tahu nama Syekh Yasin ni rata-rata dunia kena. Saya dah lalu depan rumahnya sama. Lu tahu masuk juga kita pun. Tapi dak Tapi Syekh Qadir ni dia orang Taning pun faham. Yang menggaya besar dia orang Indonesia. Tapi yang mengaji kat Kedah.
Orang Indonesia, orang Malaysia pun ngaji, orang Kelantan pun ngaji. Kau ramah. Jadi ramah semua banyak. Anak murid dia kok wakok, anak kok cenok, anak rata-rata. Siapa ke Malaysia, Indonesia mana? Rata-rata itu. Siapa ke Arab pun ada. Syekh Qadir sendiri. Sebab tu dia ramah. Pada ni banyak kepok tok guru saja dah. Lapis-lapis kita ni nak naik tak reti dengar yang nak ngajar. Pok lapis tok guru kat rumah ni dah naik pergi ngaji pada tu. Pok tok guru saja. Tu pun bawa bahaya lagi kecek pepak dah tu, tinggi bahasa dia tu. Dia tinggi. Banyak lapis. Orang panggil kecek pe dia tu banyak ilmu. Banyak ilmu dengan mantik yang kira. Kalau je bahas usul, pakai nengung tengah ya. Kalau pada bahas usul dia kan apa dia ni? Lagu tu. Ini cerah. Ya halusi sungguh. Atau ya mahir sungguh lebat tu. Tak ada. Syekh Qadir ni yang ngajar le masih haram. Pada yang tak ngajar masih haram, yang ngajar di rumah. Tak turun masih haram pada. Tak sing ngajar le masih haram. Ya wasa dia tu orang yang tawaduk dia. Syekh Qadir ngajar. Wis itu. Khairu mutalabatil ilmi syarif bil haramil makki. Batu Makkah dia kata. Ni Makkah ni ya waktu tempat tulis dia ni. Dia tulis dia ya di tempat dia tulisnya Makkah Al-Mukarramatu. Pada negeri Makkah. Makkah mana Al-Mukarramah yang dimulia akan negeri Makkah tu. Boleh baca Mukarrimah, boleh baca gitu. Makkah yang memulia ia Makkah akan orang masuk kepada dia. Boleh baca Mukarrimah at-tajalla isnad majazi ya kan. Makkah tu yang memulia ia akan orang. Bila orang siapa dia saja masuk jejak dalam tanah dia mulia ke orang tu. Orang tu dapat kemuliaan dengan sebab Makkah tu mulia. Padahal Allah Taala yang memulianya, tapi isnad tu kepada Makkah tu at-tajalla isnad majazi. Boleh baca tu Mukarrimah. Tapi selalu kita dengar Mukarramah. Negeri Makkah yang dimulia akan negeri Makkah tu. Allah Taala mulia ke dia. Sehingga orang yang masuk dalam dia tu dapat kemuliaan. Bukan supaya negeri biasa dah. Tengok kira gini sudah. Tak ada waktu tahrim dalam negeri dia. Ada cukup kemuliaan. Tidak ada waktu tahrim untuk hari semaya. 24 jam boleh semaya sunat mutlak telah. Kita ada waktu tahrim lagi lepas asar apa semua. Dia tak ada. Pada situ pun cukup dah. Tak kira kelebihan semaya dalam masjid haram lagi. Kalau kira sungguh pada hak ni ya. Dia ni tepat Nabi kita beranak. Cukup dah. Mekah ni wak tengok. Negeri Mekah sendiri wak tengok. Kepada langit bumi. Aku ni tempat mulia. Mekah sendiri tu. Tanah Mekah tu kecep besar. Ni aku tempat Muhammad beranak. Maka Allah Ta'ala mati Nabi di Madinah. Madinah pun tengok pula. Duduk di kawai. Duduk rumah kawai. Sungguh pun beranak di mumpung. Tapi duduk tempat kawai lah ni. Dapat mulai air berlaku. Itu dia. Sebab tu ulama duk khilaf dalam mazhab Syafi'i tu. Syafi'i tak kira. Langit bumi duk tewah. Atau pia lebih. Mu dengan aku ni pia lebih. Langit kata aku lebih. Bumi kata aku lebih. Langit kata lebih. Gapo mu tengok orang maksiat saja. Duduk dengan tempat mu. Pok jahat, pok baik pun ada. Pok jahat pun ada. Pok maksiat saja duduk jejak mu. Tengok pok aku ni. Malaikat saja duduk atas ni. Langit tu dia panggil dia bertanding dengan bumi. Tu. Maka bumi kata aku ni ada Muhammad. Lebih bumi. Mana dia? Lepas tu ulama kata kan? Ulama kata, Mekah dengan Madinah tu mana lebih?
negeri Mekah dengan Madinah tu lebih. Duk khilaf ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Imam Syafi'i kata lebih Mekah pada Madinah. Dan mazhab lain kata lebih Madinah pada Mekah. Hak duk khilaf tu ulama kata khilaf betul tanah haram tu je. Khilaf betul tanah haram. Masalah tepat tu tak ada biar khilaf. Tempat Nabi beranak tu tak ada khilaf. Hak tu lebih tak lama satu dulu lagi dah. Tempat Nabi beranak tu. Hak ni tak khilaf dulu. Hak tu lebih sekali. Tanah atas muka bumi ni tempat Nabi beranak tu tempat lebih sekali. Hak tu jadi khilaf je. Tanah haram tu. Tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah. Hak mana lebih? Khilaf betul ni je. Faham tak? Betul tanah hak Nabi beranak, tanah hak Nabi tanah, hak tu tak khilaf dah. Ulama tak khilaf hak tu. Orang panggil istisna dulu. Ingat, atau Habib Ali ayat tu dia kata, lepas pada khilaf tu dah. Habib Ali Jufri dah. Di Mekah duduk di Mesir tu ya ngaji dengan dia. Pada hari bulan 7 bulan Rajab. 7 bulan Rajab. Tahun 1378. 1378 Hijriyah. Tahun Hijrah. Lah ni berapa dah 1000 apa? 1442 tak silap. Dah 42 43 dah. 2 42 jadi berapa? 64 tahun. Dua tu. Itu tak? Kalau dulu. Ni 1442. Lepas tu tahun yang tulis tu 1378. 64 tak? 64 tahun. Baru je. Tapi baru pun lama dah kita tak ada dah. 64 tahun ni kita tak beranak lagi. Siapa dia mengarang kita? Berarti orang hok day dengan Syekh Qadir ni, orang tu kena 60 lebih dalam mata lah ni. Tok guru hok umur 60 lebih lagi barulah day. Tu pun hok duk Mekah 60 lebih pun mungkin hok duk tahu jawi. Hok duk ngaji di Mekah gitu. Duk di Mekah jok di beranak sampai umur 60 lebih. Mereka akan day dengan Syekh Qadir tu. Berarti tok guru kita hok duk daynya, Walid Kedemo ni duk rumah ni umur 30 40 naik ke Mekah. Naik ke Mekah. Berarti lah ni 7 80 tu. Umur 80 ke atas. Kau tu dah dengan Syekh Qadir. Hak ngaji Mekah masa tu. Dia ngaji kitab penawar. Dia ambil kitab penawar dalam tangan Syekh Qadir sendiri. Cuk tu. Habis itu lepas tu burung tu pergi awak lah tu. Wallahu a'lam. Sikap tu dulu kan mereka kata pendahuluan. Ni pendahuluan ilmu tasawuf. Dia nak royak lah. Macam cara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzu billahi min syarri ma نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم